Jadi apabila ada orang yang menyedari kewujudan Quran palsu ini, tuan-tuan, ramai yang rasa cemas, tuan-tuan. Umpamanya, tuan-tuan, kita tengok ini True Furqan. Online nampak tak gambar? Okey. Jadi ini satu petikan akhbar daripada utusan Malaysia, dulu, tuan-tuan. Utusan Malaysia ke Britania, saya tak pasti, tuan-tuan. Di mana dinyatakan bahawa Imam Masjid New York rasa marah dengan penerbitan Quran palsu. Di tempat kita ni pun ada, mereka yang buat laporan polis terhadap Quran palsu ini, tuan-tuan. Baik, jadi Quran palsu ini, tuan-tuan, yang saya akan paparkan ini, dia mengandungi 77 surah saja. Tuan-tuan tengok ni, 77 surah saja. Tak banyak. Dia ada 4 orang padri berbangsa Arab. Bahasa dia, tuan-tuan, dia tulis dia punya Quran palsu ni. 77 surah. Quran ada 114 surah, bukan? 4 orang padri berbangsa Arab, dia menghasilkan 4 surah saja. Dan surahnya ni, tuan-tuan, perhatikan ini bilangan ayat dalam setiap surah. Tak banyak bilangan ayat dia pun. Yang paling sedikit 6 ayat. Yang paling banyak 31 ayat. Quran 114 surah, yang paling pendek 3 ayat. Yang paling panjang 286 ayat. Bukan, tuan-tuan? Betul? Baik. Sekarang, tuan-tuan, kita boleh buat kajian rentas dia. Kita nak bedah siasat Quran palsu ni, tuan-tuan. Kita masukkan bilangan ayat dia ke dalam Microsoft Excel. Daripada surah pertama sampai surah yang ke-77, dan kita minta dia buat graf taburan. Jadi kita masukkan ke dalam Microsoft Excel dan kita minta dia buat graf taburan, tuan-tuan. Graf taburan surah-surah di dalam Quran palsu bersifat rawak. Facebook saya ada, boleh tengok tak dia? Boleh, Gambar ni penting untuk kita tengok, Inilah dia taburan surah-surah dalam Quran palsu. Quran palsu, Quran yang didakwa dia menyaingi dari segi bahasa dia. Bukan isi kandungannya, tuan-tuan, daripada sudut bahasa Arab, kata dia. Tuan-tuan tengok, taburannya bersifat rawak. Rawak ni apa dia, tuan-tuan? Rawak ni kalau kita ambil, contohnya, tuan-tuan, ini ambil kacang hijau, kita tabur kat lantai, dia berterabur. Tuan-tuan akan jadi pelik kalau tabur jadi macam gambar ayam ke, gambar bunga ke, tuan-tuan. Tabur dia akan berterabur lah, tuan-tuan. Ini dia. Dan tuan-tuan perhatikan, cuba kita bandingkan dengan Quran yang ada di tangan kita. Pertama sekali, tuan-tuan, Quran yang ada di tangan kita diturunkan lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Lama dah. Kemudian, ini diturunkan secara peringkat-peringkat selama 23 tahun. Dia turunkan dengan wahyu, dengan suara. Dia bukan dengan tulisan. Dan semasa diturunkan, susunan surah ni tak sama dengan susunan yang ada. Sebab tu ada di kalangan mereka yang tidak suka kepada Islam mengatakan bahawa susunan Quran tak betul. Terutama di golongan orientalis. Ataupun golongan yang belajar agama Islam di barat yang bercakap tentang agama Islam, mereka kaji Quran, kata mereka susunan Quran tak betul. Baik, tuan-tuan, sekarang kita tengok, tuan-tuan. Ini susunan ketika diturunkan. Ini surah-surah ketika dia punya dokumen hantar, tuan-tuan, Daripada surah yang pertama sampai surah yang akhir diturunkan. Yang pertama surah Al-Alaq, yang terakhir surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Ya iza jaa nasrullahi wal fath. Yang pertama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dokumen dia ada. Dan perhatikan di sini, tuan-tuan, susunan surah yang ada bermula sekarang ini, sejak zaman Rasulullah sampailah sekarang dan sampai akhir zaman, dia bermula dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi ada orang yang mengatakan bahawa susunan Quran yang ada sekarang tak betul. Yang betul semasa diturunkan. Ini dakwaan mereka, tuan-tuan. Baik. Sekarang cuba kita lihat, tuan-tuan.
Bila kita masukkan ke dalam Microsoft Excel susunan semasa diturunkan atau istilah mengikut kronologi dia, ya, kita akan dapati bahawa susunannya begini, tuan-tuan. Susunannya begini semasa diturunkan, ya, dia punya susunan juga bersifat rawak. Kenapa katanya, tuan-tuan? Kenapa susunannya rawak? Dia rawak ni, tuan-tuan, sebab diturunkan, ya, di sebaliknya. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tafsir, dia ada peristiwa yang disebut dalam ilmu tafsir sebagai asbabun nuzul. Surah pertama surah Al-Alaq, wahyu yang pertama. Surah kedua surah Al-Mudaththir, arahan Allah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Ketika itu Nabi berselimut. Surah ketiga serupa juga, tuan-tuan. Dan ada sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang sesuatu perkara. Allah Ta'ala turunkan jawapannya. Jadi susunan ketika diturunkan, dia berdasarkan kepada peristiwa yang melatar belakanginya. Tuan-tuan, ya, jadi kita tengok susunan pun juga bersifat rawak. Dan bila kita test dengan susunan yang ada sekarang, ini susunan yang ada sekarang, dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, tuan-tuan. Kita cek bagaimana susunannya. Ya, susunannya ada seperti ini, tuan-tuan. Nampak tak? Susunannya seperti ini. Sini tuan-tuan perhatikan. Sini surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah kedua, surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, kalau Al-Fatihah 7 ayat, surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah ketiga, surah Ali Imran, tuan-tuan, ya. Surah keempat, dan seterusnya surah An-Nas ini. Baik, tuan-tuan, sekarang kita pindahkan ke dalam PowerPoint, ya, untuk tuan-tuan, ya, menghayati keajaiban susunan Quran. Allah. Macam ni lagi? Akam dah, tuan, saya nak pergi link lain. PowerPoint yang tadi. Baik. Cuba tuan-tuan perhatikan, ini masih boleh tengok tak orang daripada luar? Okey. Okey. Baik, tuan-tuan. Ini susunan Quran semasa diturunkan, ya. Ikut kronologi. Dan ini paksi Y, paksi X. Kalau tuan-tuan belajar matematik, dia punya asalan di sini. Jadi macam inilah semasa diturunkan, ya. Dan tuan-tuan tengok, ini ialah susunan Quran yang ada sekarang. Dia punya bilangan titik, maknanya bilangan surah ni serupa je. Cuma kedudukan dia berubah, berbeza. Ini paksi Y, paksi X, ini asalan dia. Tuan-tuan, pelajar-pelajar di sekolah tanya cikgu, dia kata, kenapa paksi Y di sebelah kanan? Padahal kita buat graf kan, tuan-tuan, ya, selalu sebelah kiri, ya. Ya, ini gini kan, atau gini kan, paksi X sebelah kiri, ya, paksi X sebelah kiri, kan. Yang ini sebelah kanan. Tuan-tuan, tidak heran sebab dalam tradisi Islam kita mulai sesuatu dengan tangan kanan, dengan bahagian kanan. Ya, dia makan dengan sebelah kanan, kita masuk masjid dengan kaki kanan. Jadi orang Arab, ya, orang Islam, dia memulakan gerak daripada sebelah kanan, bukan daripada sebelah kiri. Baik, tuan-tuan, perhatikan. Itu ialah kedudukan surah Al-Fatihah. Ya, ini surah Al-Baqarah, ini surah Ali Imran, ini surah Nisa dan sebagainya, dan di ujung sana surah yang akhir surah An-Nas, tuan-tuan, ya. Dan kita boleh buat satu garisan rentas di tengah-tengah. Dalam disiplin ilmu statistik kita sebut ini sebagai the best fit. Dia merentas di tengah-tengah. Kalau tadi susunan semasa diturunkan, kita tak boleh buat garisan yang merentas tengah-tengah, ya. Tuan-tuan, ya, yang secara cantik, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan, siapa yang sangka, tuan-tuan? Ada sebalik yang tersirat di sebalik yang tersurat. Cuba tengok, tuan-tuan. Bila kita cantumkan kedudukan surah ni, tuan-tuan, dia menghasilkan khat Allah. Ya, nampak, tuan-tuan?
Pernah jumpa? Saya percaya tuan-tuan pernah jumpa. Ya? Di belakang tu saya dah buatkan poster dia tuan-tuan. Ya? Kalau tuan-tuan nanti tengok, ya, poster tu, nanti saya terangkan kenapa. Nah, ini satu contoh. Allah, ini lukisan saya tuan-tuan, tak cantik. Ya? Saya minta tuan-tuan nanti buat komentar sikit ya. Saya akan bagi masa nanti tuan-tuan. Dan apabila kita cantumkan cara lain tuan-tuan, ya, kita tengok dulu. Ini dia bentuk yang asal tuan-tuan. Tengok dia punya kedudukan surah ni tuan-tuan. Anak panah merah tu dia tuju kepada Al-Fatihah dan sebagainya tuan-tuan. Ini memang surah-surah dia tuan-tuan. Ya. Okey. Kita cantumkan kedudukan surah yang paling luas sekali tuan-tuan ya. Allah. Nampak tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan rasa kebetulan kot. Tapi tak, saya percaya tuan-tuan tak akan kata kebetulan tuan-tuan. Dia memang khat Allah. Baik. Mungkin akan ada orang kata, alah ini koinsiden dia berbetulan ya. Cuba kita cantum cara lain tuan-tuan. Kita cantum cara lain. Bila kita cantum cara lain, dia dapat khat Muhammad. Yang asal tuan-tuan, tengok. Saya bawa perhatian tuan-tuan kepada anak panah tadi tuan-tuan. Tengok. Kita cantumkan kedudukan surah-surah yang paling luar tuan-tuan, dia menghasilkan khat Muhammad.